Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebelum kita mulakan dulu perkongsian kita pada pagi ini, saya ingin mengajak semua, mari kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Datuk Paimuzi bin Yahya, iaitu Ketua Pengarah JAKIM Malaysia, dan pernah menjadi mantan Ketua Pegawai Eksekutif MAWIP, ya. Dia Allahyarham telah pun meninggalkan kita semalam, ya. Al-Fatihah. Okay, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada unit dakwah Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, kerana sudi menjemput kami daripada Baitul Mal MAWIP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi jemput MAWIP, Baitul Mal. Okey, jadi alhamdulillah, ya, kita panjatkan kesyukuran juga dijemput untuk memberi sedikit perkongsian berkaitan dengan pengurusan harta mualaf, ya. Okey, harta mualaf. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya ingin memperkenalkan sedikit berkaitan dengan Baitul Mal, Majlis Agama Islam Wilayah. Jawi dengan Majlis Agama Islam ni je lain, ya. Jabatan Agama ni je bawah pengurusan, bawah kerajaan penuh lah. Baitul MAWIP ni, Majlis Agama Islam ni adalah badan kanun, ya, ada perbezaan. Jadi dalam MAWIP ni dia ada bahagian Baitul Mal, ya. Jadi bahagian Baitul Mal ni yang menguruskan duit zakat, bantuan zakat, dan Baitul Mal ni juga ada satu unit yang menguruskan unit zakat fitrah dan sumber am, ya. Sumber am contohnya kita uruskan pusaka, luqatah, fidyah, kafarah, wang tidak dituntut, wang tidak patuh syariah, hutang pihak ketiga, wasiat, hibah, derma, zakat fitrah. Ya, tapi zakat fitrah ni kita tidaklah kita kenakan sebagai sumber am, ia adalah zakat fitrah lah, ya, satu yang lain. Okey, ya. Jadi Baitul Mal ni dia menguruskan harta umat Islam, ya, di wilayah persekutuan. Okey, kalau ini adalah merujuk kepada Akta 505, ya, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan, ya, yang menyatakan tanggungjawab MAWIP ni sebagai pemegang amanah, ya. Pemegang amanah telah pun diperuntukkan dalam undang-undang ni. Suatu kumpulan wang yang dikenali sebagai Baitul Mal adalah dengan ini ditubuhkan. Kumpulan wang ini hendaklah terdiri daripada semua wang dan harta, alih dan tak alih, ya, semua harta, ya, alih tak alih, yang menurut hukum syarak atau di bawah peruntukan-peruntukan akta ini atau kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya terakru atau disumbangkan oleh mana-mana orang kepada kumpulan wang, ya. Jadi ini adalah kuasa yang diberikan kepada Baitul Mal untuk menguruskan harta umat Islam di wilayah persekutuan lah, ya. Okey, berbalik kepada tajuk yang diberikan kepada saya, ya, iaitu pengurusan harta mualaf, ya. Sebelum tu, siapakah mualaf, ya? Saya nak cerita sedikit apakah yang ditakrifkan dengan mualaf ni. Mungkin ada di kalangan orang yang tak tahu apa maksud mualaf ni, ya. Jadi kita merujuk kepada surah At-Taubah ayat 60, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara
wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, di sini disebutkan ya terdapat 8 golongan yang menerima zakat. Salah satu daripadanya ialah golongan mu'allaf. Fakir, satu fakir, kedua miskin, kemudian amil, keempat mu'allaf, kelima ar-riqab, keenam al-gharimin, dan ketujuh fi sabilillah, dan ke-8 ibnus sabil. Jadi mu'allaf ni adalah terdiri daripada penerima zakat yang disebut di dalam Al-Quran ya. Jadi siapakah mu'allaf tu sebenarnya? Okey. Jadi Yusuf Al-Qaradawi ya, salah seorang ulama yang terkenal ya di Mesir ya, mentakrifkan, mendefinisikan mu'allaf ni ialah orang yang dilembutkan hatinya dengan harapan ya, orang yang dilembutkan hatinya dengan harapan mereka akan condong kepada Islam atau menguatkan imannya atau menghentikan kejahatan mereka terhadap orang Islam, atau diharapkan dapat mengambil manfaat mereka semasa mempertahankan diri daripada mereka, atau menolong mereka semasa menentang musuh mereka dan sebagainya. Yang ini yang ditakrifkan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Okey, Mawid pula Majlis Amal Agama Islam Wilayah Persekutuan mendefinisikan ya, ketika untuk mengagihkan zakat ya, mendefinisikan 8 golongan tu, dan mu'allaf itu adalah mereka yang dijinakkan hatinya atau mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk menerima Islam atau memeluk Islam tetapi belum kukuh imannya, terbagi pada dua ya. Maknanya mu'allaf ni ada terbagi kepada dua, satu yang telah pun beragama Islam dan kedua adalah bukan beragama Islam. Kalau beragama Islam, dia baru memeluk agama Islam dan wilayah Islam menetapkan 5 tahun tempoh tu 5 tahun, dan orang yang memeluk Islam tetapi masih lemah imannya. Okey ya, ini adalah mu'allaf. Kemudian bukan beragama Islam, iaitu boleh dipujuk supaya masuk Islam atau cenderung hatinya kepada ajaran Islam. Dia tak masuk Islam lagi, tapi dia cenderung berminat untuk mengetahui tentang agama Islam, ajaran agama Islam ya. Itulah yang ditakrifkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ya. Okey, jadi mu'allaf ni itulah ya, disebut di dalam ayat Al-Quran ya, sebagai penerima zakat ya, penerima zakat ya, golongan yang diterima zakat. Tapi di sini saya bukan nak mengulas panjang berkaitan dengan penerima zakat mu'allaf ni ya. Saya ingin menyentuh pasal pengurusan zakat, maknanya mu'allaf yang mempunyai harta lah ya. Jadi perkara ni harta ni perlu dirancang ya, dirancang. Okey. Okey, sebelum tu saya nak, kita ni harta kan, harta sebenarnya apakah kegunaan harta ni? Tentulah harta ni amat berguna, dan kita dalam menjalani kehidupan ni mestilah kita bekerja untuk dapat ada setengah orang dia bekerja cari duit, jadi untuk memenuhi keperluan kehidupannya, dapat membeli, dapat apa yang memakan hatinya lah ya. Bila bekerja, bila dapat duit, dapat beli rumah, beli kereta ya, dapat beli pakaian, dapat makan ya. Jadi dengan cara mendapatkan harta lah ya. Dengan harta juga kita pun boleh juga buat sewa ke atau buat perniagaan ke, jadi dapat duit tu. Okey, ataupun dengan harta ni dapat membantu kita kalau sekiranya kita sakit, kita boleh mendapatkan rawatan ya. Perlunya harta tersebut ya. Dan dengan harta juga mungkin kita dapat menjalankan tanggungjawab kita dengan lebih selesa
Ya, jadi ini apa ni fungsi kenapa kita cari harta lah. Ya, okey. Mal. Ya, harta ini kalau ditarifkan dalam bahasa Arabnya mal, al-mal. Ya, Baitul Mal, tempat harta lah juga. Kita bait tu rumah, mal ni apa ni harta. Jadi Imam mazhab Hanafi mentakrifkan mal ni iaitu sesuatu yang boleh diambil, disimpan dan dimanfaatkan. Ya. Dan manakala jumhur pula mentakrifkan mal itu iaitu sesuatu yang mempunyai nilai. Ya. Apa-apa yang mempunyai nilai. Kalau rosak, ia perlu dibayar ganti. Itu jumhur ulama. Maksud jumhur ulama ialah kebanyakan ulama. Ya. Jadi ada juga pendapat ulama yang mengatakan al-mal itu ialah harta itu apa dia? Sesuatu yang tak dapat digunakan, yang dapat digunakan untuk masalah manusia di samping mempunyai nilai-nilai ekonomi. Ya? Jadi nilai-nilai ekonomi, okey. Jadi sesuatu yang kalau tidak dapat memberi manfaat, tidak dikatakan sebagai harta lah. Contohnya sebiji gandum je, itu kita tak istihar, kita tak cakap yang itu adalah harta. Ataupun sesuatu yang yang tidak boleh dikuasai, okey, cahaya matahari, itu bukanlah kita katakan itu harta, ya. Ataupun udara. Jadi udara pun bukanlah boleh kita kelaskan sebagai harta, ya. Ataupun sesuatu yang boleh dimanfaatkan tetapi ditegah mengikut syarak seperti bangkai dan najis. Jadi itu pun kita tidak boleh namakan ia sebagai harta. Ya, ini adalah antara beberapa kaul, beberapa pendapat yang didefinisikanlah, ya, oleh ulama-ulama. Okey, okey. Bila kita cakap dengan harta, tentang harta ni, sebenarnya harta ni harta siapa? Ya, tentulah harta ni adalah harta milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kena ingat walau macam mana sekalipun harta ni semua milik Allah Taala. Ya, okey. Dan kita ni hanya sebagai pentadbir, kita yang menguruskan, kita dipertanggungjawabkan untuk menguruskan harta tu. Ada rezeki, dapatlah kita harta. Kalau takdirkan kita berharta dan kita banyak kaya, kita perlu mentadbirkan harta tu dengan sebaik-baiknya mengikut syarak lah. Ya. Okey, ayat suka saya memetik daripada ayat Al-Quran, surah Hud 61. Ya, Allah telah mengingatkan kita supaya mentadbir harta ni dengan sebaik-baiknya lah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Yang bermaksud, dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik, kemudian kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat lagi sentiasa memperkenankan permohonan hamba-Nya. Di sini ayat memang Allah telah mengingatkan kita supaya kita mentadbir harta kita dengan jalan yang telah ditetapkan. Jadi apakah matlamat pengurusan harta ni? Okey. Boleh. Okey. Jadi matlamat pengurusan harta, kenapa kita perlu menguruskan harta? Kenapa kita perlukan uruskan harta? Tentulah bila kita uruskan tu untuk mendapatkan manfaat daripada harta tu. Nak buat apa kita buat benda yang disia-sia, kan? Jadi harta tu kita perlu uruskan supaya harta tu tak beku. Beli dapat harta, okey, kita dapat rumah, lepas tu kita biar je rumah tu, kita tak guna. Kita beli je tanah, kita tak guna, kita biar je. Jadi kita perlu menguruskan harta tu, supaya harta tu tidak dibiarkan beku macam tu. Kalau meninggal ada harta, seseorang, saya meninggal, saya tinggalkan tanah. Jadi tanah tu siapa yang nak uruskan? Jadi kita perlu uruskan. Takkan kita ni kalau tak ada
sesiapa nak urus, jadi harta tu terbiar je. Ya. Okey. Harta ni diuruskan juga supaya dapat diuruskan dengan kaedah yang betul, tepat, ya. Harta tu bila diuruskan, penerimanya adalah layak, tepat, sesuai dengan yang untuk memanfaatkannya. Contohnya kita nak uruskan harta ni, okey, kalau sekiranya kita meninggal, kita ada harta, kita meninggal, ada harta, kita sedekahkan ataupun kita wakafkan ataupun kita hibahkan dekat rumah anak yatim. Jadi kita rasa harta tu layak, ya. Itu sebab kita nak kena uruskan harta kita, tentukan yang mana yang terbaik, ya. Boleh terbaik untuk diri kita dan untuk orang lain, manfaat lagi bagus, ya. Dalam masa di dalam kubur tu, kita, ya, dapat pahala mengalir je kan. Itu sebabnya kenapa kita perlu merancang dan mengurus harta-harta kita. Ya. Okey. Jadi kalau kita selalu dengar lah, ya, selalu dengar orang mengatakan, ya, ni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, jadi harta-harta ni bila masa kita nak urus, adakah selepas kita mati? Mestilah tentulah waktu kita hidup, ya. Jadi waktu hidup tu pernah ada disebut dalam ni, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi masa muda ni lah kita uruskan harta kita sebelum kita tua. Tua dah tak larat. Okey, masa sihatmu sebelum masa sakitmu. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Masa kita tengah lapang ni kita uruskan. Kita buat. Tengah free kita pergi. Nanti sibuk dah tak dapat nak buat. Okey, masa hidupnya sebelum masa matimu. Ya, jadi dah mati nak buat macam mana? Ya, siapa tak boleh dah nak bangkit balik. Ya, nak bangkit balik nak uruskan semua hari. Okey, ya. Jadi masih hiduplah kita apa ni, uruskan, kita rancang harta kita ni, ya. Okey, ya. Jadi kita berbalik kepada mu'alaf ni balik semula, ya. Okey. Tadi dah cerita pasal harta, jadi mu'alaf balik, Okey, sebenarnya perkara ni, pengurusan harta ni, tak kira lah sesiapa pun yang bukan Islam ke ataupun Islam ke, kita memang kena uruskan harta tu, ya. Kita cari harta, semua orang bekerja untuk hidup, ya. Jadi kita kena, ya, yang saya nak sampaikan dekat sini, sesiapa je, ya. Maknanya orang Islam pun boleh, bukannya mu'alaf saja, boleh juga dapatkan info yang ni. Okey, mu'alaf, cuba lihat, kita berada di mana, siapa orang-orang di sekeliling kita, siapa yang rapat dengan kita, ya. Mu'alaf, bila sebab kita cerita pasal mu'alaf, dia masuk Islam, ya, kita lihat kita ni macam mana, okay, ya. Dalam menguruskan harta, adakah kita ni mempunyai keluarga ataupun tiada keluarga ataupun sesiapa tu. Okey, keluarga, saya cerita bab keluarga, keluarga ni dia ada banyak bentuk, ya. Bentuknya ada yang kita panggil keluarga nuklear, bukan yang apa ni, nuklear ni maksudnya ada isteri, ada suami, ada anak kandung, tu. Kita adakah kita dalam kategori tu? Okey, dan mungkin kita juga, ataupun kita ni mempunyai keluarga yang besar. Kita tinggal dalam satu rumah yang ramai orang. Kita ada dalam rumah tu ada nenek, ada atuk, ada suami kita, ada anak kita, ada ipar duai, dalam satu keluarga ni. Jadi kita ni ramailah di sekeliling kita dan ia memberikan kesan dalam kehidupan kita. Orang itulah yang mungkin memberi sokongan pada kita, ya. Kalau kita sakit, orang itu juga yang jenguk kita, ya. Jadi kita di kategori keluarga yang mana? Okey, keluarga campuran, suami isteri, anak isteri dan ada anak-anak tiri.
Ya, kita jenis keluarga situ. Mungkin suami kita meninggal, jadi kita kahwin dengan seorang duda, contohnya ada anak. Ya, itu anak tiri kita. Okey. Anak tiri kita pula memang baik, kita sayang anak tiri kita. Ya. Jadi itu dalam satu jenis keluarga macam tu, ya. Ataupun ada juga keluarga yang kita panggil keluarga common law family. Keluarga common law family ni bermaksud terdiri daripada lelaki dan wanita yang tidak terikat dalam perkahwinan sah. Dia tak kahwin pun, lepas tu tapi dia ada anak. Ya. Adakah kita dalam keluarga macam ni? Okey. Na'udzubillah lah. Tapi ini kita lihat sendiri, ya. Fikir-fikirkanlah. Okey, tapi ini adalah salah lah dari sisi agama Islam, ya. Okey, ataupun kita ni adalah keluarga ibu tunggal. Kita ni adalah kategori ibu tunggal ataupun bapa tunggal, ya. Kita suami kita meninggal ataupun pasangan kita meninggal lah. Isteri meninggal ataupun kita tinggal seorang, kita ditinggalkan ataupun kita berpisah dengan suami, ya, ataupun kita ni bujang, kita tak pernah bernikah tapi kita tinggal juga dengan anak angkat ke, kan. Kita siapa family kita, ya. Dan beberapa lagi lah kategori keluarga, ya. Keluarga yang macam dia dah berkahwin dengan seorang pasangan tu, lepas tu pasangan tu dah bercerai, lepas tu kita bercerai, lepas tu dia kahwin dengan orang lain. Nah, kita pula kahwin dengan orang lain, dia ada family dia, lepas tu kita ada family dia, kemudian gabung semua sekali. Baik pula, hari raya jumpa semua sekali. Kan? Jadi itu kita panggil keluarga bersiri. Mungkin ada juga jenis keluarga kita macam tu, ya. Okey. Jadi ini kita dari situ kita nampak, ya, siapa orang-orang sekeliling kita boleh rancang harta tu kita bagi pada siapa, ya. Dan ia mempengaruhilah jenis-jenis keluarga kita tu, ya. Kalau kita hanya ada anak tiri je, macam mana kita nak buat, ya. Okey, itu berkaitan dengan harta lah, ya. Jadi sebenarnya harta ni, ya, boleh kita kategorikan kepada 3 lah penggunaannya, ya. Kalau dalam Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali ni ada menyebut tentang maslahah kegunaan harta ni untuk masalah 3 perkara ni, ya, 3 step, ya. Adakah harta itu memenuhi keperluan kita untuk daruriyat ataupun hajiat ataupun tahsiniat, ya. Jadi macam daruriyat ni harta yang kita katakan memang untuk memenuhi keperluan nak jaga agama, nyawa, harta, akal dan keturunan. Mesti harta ni kita akan dahulukan dulu yang ini, untuk kita memiliki harta ni untuk jaga sesemua ni. Ada juga harta yang dia sekadar hajiat je, contohnya macam kita dah cukup dah semuanya, tak kaya sangat tapi adalah lebih sikit duit, jadi kita pergi kerja, contoh saya ambil pergi kerja, sepatutnya kita naik motor tapi kita beli kereta untuk memberikan keperluan, memenuhi keperluan untuk kita menjalani kehidupan. Itu hajiat, ya, hajiat. Okey, atau kita boleh makan. Kita kalau daruriyat kita boleh makan, sekadar makan nasi. Tapi bila ada duit lebih sikit ni, kita beli banyak sikit lauk. Asasnya 1 lauk je, tapi yang ini 3-4 lauk. Okey, macam tu. Tapi kalau tahsiniat ni lagi kita nak makan lebih lagi sedap, kan. Kita beli kek pula, aksesori-aksesorinya. Itu bergantunglah kepada penggunaan kita macam mana, tapi kita kena tekankan dahulu daruriyat ni, lepas tu hajiat, kemudian barulah tahsiniat, ya. Susun, ya. Begitu juga dengan urusan harta kita tu lah, ya. Mana yang daruriyat, mana yang hajiat, dengan mana tahsiniat. Okey, ya. Okey. Jadi tentang
pengurusan harta ni lah ya, harta. Jadi macam mana kita nak uruskan harta ni, jadi sebenarnya kita boleh merancang, merancang waktu hidup. Jadi perancangan waktu hidup dengan selepas mati ni, macam mana harta tu diuruskan. Jadi masa hidup ni, masa hidup hibah, wasiat wajibah, wakaf, sedekah, yang itulah kita boleh rancang. Tapi kalau selepas kematian, dah mati, kita tak boleh dah nak buat apa-apa dengan harta tu. Kita tak nak kubur, kita tak boleh buat apa, melainkan terima je lah apa yang telah pun dikeluarkan oleh perintah faraid tu. Terpakailah masa tu faraid. Faraid contohnya apa ni, bila ni step saya terang sikit. Kalau meninggal, seseorang meninggal, lepas tu apa yang perlu kita buat, kita pergi ke mahkamah syariah untuk membuat pembahagian harta si mati, buat perintah faraid. Perintah faraid mengatakan si mati telah pun meninggal berapa bulan. Kemudian berapa orang waris yang tinggal, dia tinggalkan waris yang selepas meninggal tu. Dia ada anak ke, ada isteri ke. Jadi semua waris-waris yang ditinggalkan untuk mendapatkan pembahagian tu yang nanti mahkamah akan tentukan berapa lah bahagian. Contohnya kan, contohnya kita hanya tinggal, kita hanya ada isteri saja. Isteri, anak tak ada, mak bapak pun tak ada, sedih ni. Ada isteri je. Jadi bila pergi mahkamah, bukan apa ni, isteri lah buat perintah faraid kan. Perintah faraid, isteri akan dapat 1/4. 1/4, dan yang selebihnya semua ni adalah asabah. Masa itulah Baitul Mal akan dapat harta tu. Ketika mati. Jadi itu dinamakan faraid. Faraid ini telah pun ditentukan di dalam Al-Quran, bukannya hakim sendiri yang letakkan ke ataupun mana undang-undang ni, tapi memang dalam Al-Quran dah diterangkan dengan jelas. Kita tak boleh nak menolaknya, memang wajib. Kita tak boleh kata ini tak adil, Allah Ta'ala ni tak adil, tak boleh, salah, berdosa macam tu. Jadi faraid. Kalau tinggal isteri 1/4, tak ada anak. Tapi kalau ada anak, dia dapat 1/8. Kalau seorang tu meninggalkan suami hidup, tak ada juga anak, tak ada siapa-siapa, dia dapat 1/2. Tapi kalau ada anak, dia dapat 1/4. Dan baki tu Baitul Mal dapat. Ini secara kasar je lah, tapi kena tengoklah dia punya formula tu. Kalau kita tinggalkan, kita tak ada, dah tua dah, isteri kita dah meninggal, semua dah tak ada, kita cuma ada tinggal anak perempuan je. Jadi anak kita dapat 2/3 kalau ramai. Kalau seorang dapat separuh, separuh lagi Baitul Mal dapat. Kemudian ataupun yang lelaki, kita ada anak lelaki, lah, ada anak lelaki, semua asabah, harta semua dekat dia. Macam tu. Jadi dekat sini ada pembahagian yang telah ditentukan. Jadi jangan terkejutlah bila meninggal nanti waris-waris datang. Bukanlah orang yang meninggal tu terkejut, tapi waris-waris yang datang ke yang dapat perintah tu terkejut pula. Kenapa pula Baitul Mal dapat 3/4? Macam tu. Jadi ilmu ni yang kita nak kongsikan, supaya masyarakat kita tahu tentang ilmu pusaka ni lah, ilmu faraid ni, ilmu pengurusan harta, termasuklah ilmu alaf ni. Bukan sekadar kita belajar akidah, tapi kita juga perlu menguruskan harta kita ni. Kita tahu harta kita ke mana. Itulah tujuan saya nak menceritakan di sini. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat dekat sini, harta-harta ni, saya nak fokuskan sikit pasal pusaka. Pusaka. Siapakah yang berhak? Mu'alaf bersama ni. Nak lihat kita ni sekarang ni Islam. Sama je sekarang ni. Islam. Dia dah tak kira dah mu'alaf ke tak mu'alaf ke apa, Islam.
Jadi kategori waris ni kita ni waris ada tinggalkan waris yang menerima pusaka ni. Okey, pemilik harta yang diyakini, waris tu diyakini hidup. Okey, diyakini hidup. Maknanya memang hidup betul lah. Ya. Okey, tahu status waris tu, lepas tu tiada yang menegah. Jadi orang yang tiada menegah yang dikategorikan yang layak yang dapat harta. Okey, kalau yang tak dapat harta ni sama ada mungkin orang tu jemu bunuh, jadi tak layak dapat harta pusaka. Okey, tak dapat harta kita ni kalau kita meninggal. Okey ataupun berlainan agama, anak kita tinggal sama dengan kita, anak kita dia berlainan agama, atau mak kita berlainan agama. Contohnya kita Islam tapi yang lain tu Buddha ke kan, Tamil ke kan, Hindu ataupun Kristian ke. Jadi dia berlainan agama dan harta kita ni tidak layak, tidak boleh diturunkan kepada yang bukan beragama Islam itu memang dah ditetapkan okey. Harta orang Islam tidak boleh diwarisi oleh orang bukan Islam saya ulang lagi, harta orang Islam tidak boleh diwarisi oleh orang Islam banyak sangat saya terima ada berapa kes okey, saya dah uruskan kami dah uruskan unit sumber AMI pasal pusaka ni dapat sijil faraid, kemudian datang pada kami cerita, Ustazah kenapa ni kami tak dapat harta anak saya, awak orang awak agama Islam ke? Tak, saya bukan agama Islam, saya Hindu, anak saya atau adik saya ni dia Islam. Cakap ni Baitul Mal apa, ambil duit kami, cakap macam tu. Ni jadi tu perintah faraid dah keluar dah Baitul Mal. Bukanlah kami ni tak nak bagi ke, tapi ni ada prosedur-prosedurnya. Cuma alangkah baiknya sekiranya lah terutama yang saudara baru ni kan, yang tak ada waris ni, orang Islam ni merancang sewaktu hidupnya. Kalau apa ni dia ada rapat dengan keluarga ni, kita dah tahu bukan Islam tak dapat. Kalau kita meninggal nanti mak kita yang tak masuk Islam, contohlah kan, tak masuk, nauzubillah kan, kalau boleh biar masuk Islam kan. Okey, bila apa ni meninggal, sebelum meninggal tu kita rancang, okey hibah, walaupun mak ni tak masuk Islam, dia tak nak masuk Islam pun, jadi apa ni kita bagi bahagian sikit dekat mak kita, sama ada kita nak buat cara hibah ke, ataupun kita nak cara wasiat ke 1/3. Okey, kita ada okey, itu kalau bukan Islam lah. Ataupun kita ni kita sebatang kara, lepas tu kita ada ambil anak angkat. Jadi anak angkat tu kita sayang sangat dia lah tempat kita mencurahkan kasih sayang, kita rasa happy, seronok, dia bantu kita, dia lah yang menceriakan hidup kita, jadi kita sayang sangat. Ataupun kita ada kawan kita tu rapat dengan kita, bagi sokongan dekat kita dan dia susah, lepas tu ada ataupun anak yatim. Jadi kita rancang kita nak bagi harta kita ni pada orang yang bukan yang waris harta ni, kita boleh rancang, okey dia boleh dapat, kita hibahkan kepada yang bukan senara-senara yang penerima harta pusaka kita ni, hibah ni macam tu. Jadi keadaan macam ni akan menyebabkan harmoni lah, sebab dah rancang daripada awal. Okay, Baitul Mal pun senang hati, senang hati kita apa ni, benda ni harmoni. Lagi-lagi kita ni duduk dalam Malaysia kan, kita nakkan keadaannya harmoni lah, rancang hibah. Okay, sedikit ni ataupun wasiat. Wasiat tak boleh lebih daripada 1/3 harta kita kepada waris, tak boleh. Lepas tu kalau ada waris kena ada macam persetujuan yang membenarkan harta tu nak bagi semua. Okey, 1/3. Okey, kita ada rumah, 3 rumah. Jadi ada 3 rumah ataupun 3 tanah. Jadi kita rancang waktu hidup ni, kita cakap okey, satu bahagian ni saya nak bagi pada yang bukan waris kita nak bagi pada anak yatim. Okey, nama sesiapa ke ataupun rumah anak yatim ke 1/3. 2/3 lagi Baitul Mal. Macam tu. Ataupun kita nak hibah, kalau wasiat dia terikat dengan 1/3. Tapi kalau hibah pula, hibah ni
dia boleh bagi, semua pun boleh. Tanpa syarat. Hibah bagi. Waktu hidup okeylah, saya buat agreement saya nak bagi hadiah ni, nanti hibah bersyarat. Kalau saya meninggal nanti, saya nak ambil, nak bagi harta semua ni dekat siapa-siapalah yang kita nak bagi. Saya nak bagi pada anak saya, anak tiri saya ke, macam tu. Jadi itulah ya, masa hidup tu kita kena uruskan, kita tentukan waktu tu, ya, harta tu. Dan benda ni ya, benda urusan ni ialah ada yang tak tahu kan bagaimana nak uruskan harta-harta ni kan. Jadi harta-harta ni bila okey, waktu hidup ni saya cakap waktu hidup kita sebenarnya para mualaf ataupun sesiapa je umat Islam jadi waktu hidup kita ada harta, okey, kita kerja ni banyak 1 juta. Mungkin ada orang yang dekat sini yang berharta saya banyak sebut pasal harta memang sebab tajuknya harta kan. Bukanlah saya ni harta turitan, tapi kena cerita juga. Okey, misalnya mungkin ada yang 5-6 resort. Duit juta-juta. Lepas tu pelaburan lagi banyak. Ya. Macam mana kita nak, bila saya cakap sebelum ni, yang tidak, biar harta tu tak beku dan dapat manfaat, kita dapat manfaat, orang tu dapat manfaat. Lagi-lagi kalau kita berada di alam barzakh nanti, harta tu yang menolong kita nanti, ya. Anak dah tak ada, jadi harta kita pula yang bantu kita. Jadi kita rancang, boleh kita buat wakaf, cara wakaf. Okey, kita wakafkan, jadi harta tu kekal je, manfaat tu diambil. Jadi sejuklah kita di alam barzakh. Ni persediaan lah untuk di alam barzakh, wakaf, kita wakafkan. Pergi ke majlis agama, majlis agama Islam wilayah pun ada, ya, MAIS ada, dekat negeri semua ada wakaf, ya. Wakaf. Ataupun kita boleh menginfakkan harta kita tu, ya. Ataupun kita wasiatkan harta tu, wasiat, ataupun kita hibah, guna instrumen hibah, macam Majlis Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan telah pun memperkenalkan produk hibah dan wasiat. Boleh datang ke situ untuk menceritakan, membuat permohonan, hibahkan. Kita hibah, saya datang ni untuk apa? Katakan kami nak menghibahkan harta, saya ni nak menghibahkan harta ni kepada anak angkat saya. Selesaikan awal-awal, supaya tidak berlaku yang tak elok lagi. Macam kita Baitumal ni kan, kita sebenarnya bila terima orang datang tunjukkan perintah faraid ni, ya, kita tak nak lah kecohok, tak nak apa benda yang kekuruh ni datang kan. Tak puas hati situ, tak puas hati ni. Kami tak tahu, kami tak kenal sebenarnya waris. Tahu dia pacul je. Dia tak puas hati. Kenapa harta ni orang ni dapat? Kenapa kami tak dapat? Ya? Kami tak tahu mualaf ni macam mana. Okey, datang perintah, okey, si Fulan bin Abdullah. Dapat si Fulan bin Abdullah. Okey, dia ahli waris keluarga tu datang. Kami nak harta ni, dia kata. Kenapa pula Baitumal yang kita tak tahu sebenarnya, adakah orang ni dia sebenarnya baik ke dengan si mati ni, mualaf ni, ataupun tak berapa baik ke. Jadi mualaf ni sendiri, orang tu sendiri, si mati tu sendiri yang tahu siapa orang-orang di sekelilingnya yang baik, yang dia rasa layak untuk terima hartanya. Ya, lebih elok, lebih cantik lagi kalau kita dah nyatakan waktu hidup, kita rancang. Berapa kali saya cakap, kita rancang. Saya minta semualah kan, yang berkaitan lah. Jadi yang berkaitan, yang ada harta-harta ni, rancang harta semua kan. Jadi supaya harta ni dapat dimanfaatkan, ya, dapat membantu meningkatkan ekonomi. Kalau rasa-rasa nak bagi semua Baitumal duit, tak kisah, lagi baguslah kita uruskan buat pelaburan,
harta. Lepas tu hasil tu kita bagi pada asnaf fakir miskin, wakaf ataupun instrumen yang lain lah, wasiat, settle masalah keluarga kan, ataupun hibah ya. Jadi itulah pengurusan harta yang kita kita nak cerita dekat sini ya. Dan saya rasa kalau apa, nak tahu lagi, kalau ada yang nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan harta ni, pusaka ke ataupun wasiat hibah semua ni, sebenarnya boleh merujuk kepada Majlis Agama Islam ya. Dan Majlis Agama Islam ni adalah diberikan, memang bersedialah untuk apa, membantu umat Islam ya dalam pengurusan harta, bukannya sekadar sebagai belajar agama kan, mengaji semua tu, tapi pengurusan harta pun ada part Baitul Mal ya. Okey. Saya nak terang sikit wasiat mungkin wasiat secara umum saja. Wasiat ialah pemberian ataupun sumbangan harta oleh seseorang kepada orang lain, orang ataupun pihak lain yang mana pemberian tersebut hanya berkuasa selepas meninggal. Bila meninggal, masa tu lah wasiat tu. Okey, saya sebelum tidur tu kita tulis cakap wasiat. Okey, kita cakap saya wasiatkan ni harta ni harta rumah ataupun kereta ke, semua tu dalam 1/3 untuk ni. Bila meninggal barulah terpakai wasiat tu ya. Tapi rancang sebelum meninggal, hidup, waktu hidup ya, wasiat. Tapi wasiat ni boleh ditarik balik, boleh diubah balik ya, sehinggalah sebelum meninggal. Okey, dan harta ni, wasiat ni tidak boleh diberikan kepada waris. Sebabnya waris dah ditentukan dalam Al-Quran, faraid dan sistem faraid. Jadi kalau nak juga bagi waris, okey, bagi semua rumah contohnya, itu waris tu kena mendapat waris yang lain. Tiba-tiba satu dia nak bagi pada seorang ni, tiba Baitul Mal adalah dapat juga bahagian, kena dapat kebenaran daripada Baitul Mal juga ya. Sebab dia melebihi 1/3. Itu adalah wasiat ya. Berbanding dengan hibah ni pula yang apa ni, yang kita tahu hibah, maksud hibah ialah pemberian atau sumbangan harta oleh seseorang kepada orang atau pihak lain semasa hayatnya. Ini berlaku semasa hayatnya ya, hibah. Okey ya. Harta hibah bila dia telah memberi kepada seseorang tu, dia menghibahkan dengan cara hibah, jadi harta tu bukan milik dia lagi. Ya, bukan milik dia. Dia orang yang terima hibah tu, dia akan gunalah, boleh jual ke, ya. Dan dia harta tu dah terkeluarlah, tidak dikatakan lagi faraid ya, dia terlepaslah daripada yang faraid tu ya. Okey, saya meninggal, saya hibahkan kepada suami saya rumah. Kaya. Okey, bagi contoh lah kan, bagi rumah kat suami satu macam tu kan. Tapi tu waris. Yelah waris. Sebuah rumah waktu dia hidup, ataupun saya menghibahkan, okey, suami saya hibahkan sebuah rumah juga kan dekat saya waktu hidup kan, jadi harta tu dah jadi milik isteri kita, dan tidak difaraid. Kalau meninggal tu memang dah harta dia dah. Itulah. Jadi wasiat, hibah, wakaf pun macam tu juga. Wakaf tu dekat sini ada tak? Wakaf kita wakafkan harta tu, dan harta tu kekal, harta kekal, dan manfaat dia digunakan bila-bila wakaf. Ya, jadi saya rasa itulah sedikit perkongsian ya berkaitan dengan pengurusan harta. Saya syukur alhamdulillah lah, hari ini tercapai juga hasrat saya untuk menerangkan kepada anda sekalian tentang harta ni ya. Cari harta banyak-banyak ya, cari harta, tapi harta tu ke mana?
ya. Lagi-lagi kita meninggal, puas dah, puas kerja siang malam, dapat duit, ya. Lepas tu meninggal, tinggal semua ni, lagi tak ada siapa keluarga kita. Jadi siapa yang nak uruskan macam tu, ya? Sayang, ini semua milik orang Islam. Harta orang Islam sepatutnya dibangunkan, dapat memanfaatkan untuk orang lain. Semua dapat manfaatkan. Lagi elok kita rancang. Okey ya, saya rasa sekadar itu saja. Terima kasih pada yang mendengar, ya. Kalau ada apa-apa lagi sekali, boleh rujuk mana-mana, ya, Majlis Agama Islam Wilayah ke Negeri Sembilan, ya, Selangor, Kelantan dan mana-mana lah, ya. Itu saja, saya minta maaf sekiranya ada tersalah, ya, tersalah ataupun terkasar bahasa ke, saya mohon maaf. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.